Kebiasaannya macam hari tu petang aku selalu dapat call lah daripada scammer kan, nombor-nombor random, handphone semua ni kan. Aku tengah main game masa tu. So aku fikir ni mesti scammer ni kan. Tapi aku nak tahu juga scammer ke tak scammer kan. So aku tekan loudspeaker kan. Aku cakap nak apa? Sebab kau main kat scammer. Aku ingat scammer kan. Apa? Assalamualaikum bro, ni Anwari ni, director komen. Aku cakap alamak. Tapi dah sound dulu lah. Aku terus tutup game. Terus tutup speaker kan. Aku terus cakap bro sorry bro, aku ingat kau scam. So, aku dah banyak kali kena kan. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive. Assalamualaikum, selamat kembali lagi dalam Isi Minyak Lu, segmen ketiga bersama Nasty, our Keluang Man. Dan kali ni kita tak nak buang masa lah. Sebelum tu kita bagi peminat Keluang Man, orang kata nombor 1 sekarang ni, Fik. Sampai masuk kembali. Tiba-tiba muncul. Ya. Sebut saya Keluang Man, kejap dah masuk. Sebab dia dah cakap dah, Pak Keluang Man Roger aku yang ni aku tak nak miss. Itulah tu. Aku jadi Tio Man pun tak apa. Oh, Tio Man Tio Man tak release lagi kan. Okey. Banyak soalan nak tanya ni. Saya boleh? Sila. Nak tanya juga lah perjalanan daripada seorang pelakon biasa nak jadi ke Keluang Man tu. Macam mana dia punya journey tu? Proses journey dia tu. Okey, masa tu aku baru je habis satu projek ni. Aku pun tak tahu lepas aku habis projek ni aku nak buat apa. So aku tak dapat offer apa-apa pun. Jadi satu hari aku buka Facebook, aku ingat lagi, aku nampak iklan Keluang Man, mencari hero Keluang Man. Dan casting terbuka untuk semua orang. Oh, dia open casting macam tu? Open casting. Bukan selektif macam ni? Dia bukan selektif, dia buat format baru lah basically kan. So siapa-siapa saja, influencer ke, orang biasa ke, lakon ke, semua boleh try. So aku tengok requirement dia, kau kena hantar video berdurasi 1 minit lebih, bagi 4 ekspresi dengan dialog sendiri. Jadi aku pun fikir ni aku boleh buat ni kan. So aku excited lah, sebab aku pun yelah, untuk lelaki yang macam kita membesar tengok superhero ni, mestilah ada satu impian macam kalau dapat jadi superhero dalam filem ni okey ni kan. Roman lah kan. So aku cakap okey lah. Aku pun dengan pasang niat nak hantar, nak buat. Tapi aku jatuh sakit, aku kena influenza. So dalam masa 8 hari tu aku terbaring. Aku terfikir macam aku nak kena bangun, nak kena buat ni kan, buat video tu, nak kena buat video ni kan. Tapi aku tak boleh ni, tak larat ni kan. So bila habis fasa sakit influenza tu, bila aku dah recover, first thing yang aku rasa, aku betul-betul rasa lapar. Aku cakap aku nak kena makan juga ni kan. Sebab aku dah berapa hari ni makan macam tak betul ni kan. Tapi pada masa yang sama aku fikir aku nak kena juga buat video ni. Jadi aku terfikir tau, dengan dialog, dia kata dialog sendiri kan. Aku tengah lapar ni, aku cakap je lah, saya suka makan burger. So aku pun record video tu dekat kondo, dekat lift tu kan, dengan bergema semua kan. Aku bagi 4 ekspresi. Satu happy, saya suka makan burger. Yang kedua, saya suka makan burger. Nombor 3 marah, saya suka makan burger. Dengan nombor 4 kan, terkejut, saya suka makan burger. Sama je. Aku punya logik, aku fikir apa tau, mesti diorang ni semua kan, mesti hantar saya pernah berlakon filem tu, cerita ni. Aku bagi lain lah kan, bagi ni bagi burger. Aku bagi saya suka makan burger kan. So aku hantar. Sekali diorang call, diorang cakap kita orang dah dapat tau video you kan. So you dapat masuk ke fasa kedua lah. So fasa kedua ni you kena pergi ke MMU untuk pergi screening lah, screen test kan. So aku fikir okay, alhamdulillah, next step pergi ke sana. Sampai ke sana, aku baru sedar yang tempat tu auditorium tau.
Aku mati-mati ingat office. Kan biasa pergi casting kan. Office, bilik kecil kan, ada casting director semua. Tak doh, aku sampai auditorium, dia bagi aku secebis kertas yang tulis skrip pendek. Dia suruh aku masuk satu bilik ni, yang bilik ni akan connect dengan auditorium tu. So dalam bilik ni tak ada orang. So aku pun hafal skrip aku. Sekali dia panggil aku, kan, Nas, boleh masuk ke auditorium? Aku sampai dalam, aku nampak, ya Allah, ramai gila orang kan. Orang-orang astro, dengan kamera semua kan, dengan director kan. Lepas tu aku kena naik atas stage dengan satu lampu pacak tembak muka aku yang macam silau kan. Seorang-seorang atas stage. Seorang dengan kursi dia tu. Aku dah macam, ini bukan game aku ni kan. Sebab aku ni bukan pelakon teater ke. Aku bukan performer atas pentas lah, kecuali main muzik lah. Sebab main muzik tu kau ada benda nak buat tau. Jadi kau berlakon kan. Aku cakap, ini bukan game aku ni kan. So aku macam, tak apalah, aku buat je lah apa yang aku dah hafal kan. So lepas dah selesai aku punya performance tu, bila kau buat satu performance kan, bila kau pergi casting kan, kau tahu tau kan, yang kau buat bagus kan. Kau tahu macam ni dapat ni kan. Tapi hari tu aku rasa aku tak dapat tau. Aku macam tak dapat ni. So aku rasa aku macam aku panik ni kan. Sebab benda aku overthinking. Aku fikir orang fikir apa pasal aku semua kan. So aku macam, alamak, tak dapat ni kan. So, dia, to be clear aku tambah sikit lah. Sebenarnya stage yang Nas pergi ni, aku pun pergi. Okay. Sebabnya memang waktu tu tak silap aku, memang dia dah start cari actors. Dia dah bagi invite untuk close. Sebab kau datang tu tak ada orang lain kan. Tak ada. Itu dia panggil close casting. Aku pula bermula bola-bola sebab casting. So aku percaya proses casting ni kadang-kadang bukan untuk secure job ni pun. Kadang-kadang boleh buka network. Mungkin dia tak nampak kau untuk role ni. Esok-esok lusa dia nak buat cerita lain. Aku rasa aku nak pakai Mamat ni, pernah datang kasih aku dating semasa tu. Record ada track record. Ada track record. Betul, aku faham sangat apa benda Nas cerita ni memang sebiji. Dia ada stage, dia semua orang duduk kat situ, tiba-tiba suruh monolog sendiri. Kita jam, kita jadi macam apa benda, kita tak ada bullet, tapi dia nak spontaneous tu. Dia tak nak kita ada crafted sangat. Dia tengok kau as a person macam mana. Things like that lah. kau tahu tanya aku apa? Apa definisi kau tentang gila? Aku tak boleh jawab. Dekat auditorium tu. Aku nampak memang, jujur aku cakap, aku nampak bangang gila lah. Sebab otak aku berfikir, apa itu gila kan? Apa definisi gila kan? So benda tu yang buat aku paranoid. Aku rasa macam, alamak, tak dapat ni kan. Kau jawab apa? Mata aku ke kiri ke kanan tau. Kau cari lah jawapan tu. Mencari kan. Aku tak boleh jawab. Lepas tu aku jawab benda lain lah. Aku lupa apa aku jawab kan. Tapi benda tak ada kena-mengena lah dengan definisi gila. Kau try goreng lah. Aku try goreng lah, tapi tak sampai. So benda tu pun buat aku rasa macam, alamak, bodoh siut kan. So kau bayangkan, aku sampai balik rumah, aku termenung. Aku macam, apa definisi gila lah kan. Apa jawapan dia? Terbawa-bawa tau. Sampailah aku nak tidur pun aku terfikir, apa definisi gila lah. Last aku dapat. Aku dah tahu dah kenapa aku tak dapat jawapan tu. Sebab aku tak pernah gila. Aku tak tahu apa itu gila. Kan, apa itu gila aku tak tahu kan. So benda tu buat aku rasa okey lah, tenang lah balik kan. Tapi aku kena research lah. Aku kena research apa itu gila, apa tu maksud gila. So aku buat lah research kan. Banyak spektrum gila ni kan. Yang mental illness ni kan. Contoh bipolar, lepas tu kau ada apa tu schizophrenia, lepas tu ada depression, insomnia, all these mental illnesses kan, yang boleh contribute untuk kau jadi tak waras. Okay, aku stop kau kat situ Okay, kita nak tanya Fik lah, selaku yang menonton. Aku pun dah tonton kat Keluang Man, tapi aku rasa Fik lagi banyak menonton juga. Bukan yang baru bukan yang baru lah. Ini yang kartun lah. Kartun tu. Kita tanya POV orang. Keluang Man ni orang yang macam mana pandangan Fik sendiri sebelum Keluang Man sendiri dia buka dia punya fahaman. Sebab nanti dia dah buka, kita mesti akan melekat dengan apa dia cakap. Dia kalau aku ingat balik lah yang keluar kat TV dulu kan, Borhan kan, watak tu kan. So watak tu dia macam ada gila-gila sikit. Kadang-kadang dia
Tak betul kan? Dia pun Kan? sebenarnya Ada sengit kan? Dia pun pesakit What Dia pun ada memang dia kena ni pun dia memang ada Dia duduk kat what mental ke macam mana? hospital kurang macam tu lah. Hospital Kan? gila lah. Mental hospital lah. So Itu apa yang aku ingat lah. okay, untuk watak Borhan ni dia ada dia punya condition dia lah. Yang kita akan explain lah dalam movie kan, apa dia kan. So dia bukan gila yang sewel kan. Okay, masalahnya kan masa pergi casting kan, ramai yang buat macam tu tau. Itu definisi gila dia orang. Dia jadi zombie tau. Tak, sebab ada kan. Sebab dia orang fikir itulah definisi gila. Tapi sebenarnya reality, orang gila dia tak nampak gila pun sebenarnya. gila pun, Semua dalam kepala dia. Betul tak? Kita tak tahu apa yang go through kan. Dia seorang yang tahu kan. Yang kita tengok dekat jalan-jalan yang cakap sendiri tu semua, yes dia gila, tapi itu satu spektrum. Banyak lagi kan yang nampak normal tapi gila pun ada. Kan. Betul. Entah ada seorang kat kita. Yang nampak normal. So itu juga yang terjadi dekat Borhan kan. Sebab tu dia boleh jadi superhero. Sebab dia jenis yang ada mental illness, tapi dia boleh fikir baik dan buruk. Itu yang penting untuk superhero kan. Kalau seseorang tak boleh fikir baik dan buruk, macam mana nak selamatkan orang? Betul. Kan kau tak ada beza, kan? kau tak berpijak pada dunia yang nyata. So ada benda tu kita akan explain di dalam filem. Jadi kelebihan Clawman dia itu, walaupun dia weng, tapi baik dengan buruk dia tak weng. Dia tak weng. Dia tahu ini baik ni buruk. Yes. Tu sangat clear lah. Itu sangat clear. Weng Weng senang cerita Weng ni bahasa general lah kan. Dia tak berfikiran waras lah. Yes. Dan lepas auditorium tadi tu, Okey, sambungan kan. Sambung. So lepas aku dah dah fikir macam tak dapat ni kan, sebab apa tu aku punya performance buruk, tak best kan. Rupanya dia orang call aku. dia orang Lepas seminggu tu dia orang call. Dia cakap awak lepas ke fasa ketiga kan. So masa tu aku macam tak percaya, sebab macam mana boleh dapat kan. Tapi itulah orang kata rezeki kan. So aku pergi fasa ketiga dekat office production. Aku dapat one on one lah dengan director. Itu baru close and personal lah kan, macam mana yang aku expect lah kan. Dalam bilik kan, aku one to one ada kamera kan, aku ni lah explore lah. Cameraman, dua cameraman, aku dengan dia je. Masa tu aku rasa betul-betul selesa lah. Ni ruang aku lah ni. So bila aku dapat duduk dengan dia, aku bagi aku punya interpretation tentang apa yang aku dah baca daripada skrip yang dia bagi tu. Lepas tu aku dah buat, dia puas hati. Lepas tu kita duduk, kita bedah karakter tu, bedah cerita tu kan. Aku rasa macam aku dengan dia ada chemistry lah. Aku rasa macam macam boleh pergi ni kan, ada chemistry kan. Tapi aku tak tahu dia rasa apa kan. Tapi aku rasa macam tu lah. Aku tak tahu dia rasa lain ke apa kan. Tapi aku rasa macam aku dengan director ni ada chemistry ni kan. Sebab banyak kita borak ni. Gambar boleh masuk. Gambar ni macam satu kepala lah kan. Lepas tu ada juga aku punya second voice, aku cakap kau jangan perasan lah. Itu definisi gila. Jangan perasan dah, bukan kau seorang ni. Tapi aku nak fikir positif lah. Aku cakap okay. Tapi masa aku balik tu aku rasa best. Aku rasa macam aku senyum lah. Aku cakap okay, insyaAllah dapat kot kan. Tapi hakikat dia sama juga macam yang lepas seminggu aku tunggu tak ada call kan. So last hari ke-7 macam tu aku fikir tak apa ni, give up lah kan, let go kan. Kita kena belajar untuk let go kan. So aku let go lah kan. So kebiasaannya macam hari tu petang aku selalu dapat call lah daripada scammer kan, nombor-nombor random, handphone semua ni kan. Aku tengah main game lah masa tu. So aku fikir ni mesti scammer ni kan. Tapi aku nak tahu juga scammer ke tak scammer kan. So aku tekan loudspeaker kan. Aku cakap nak apa? Sebab kau main kat scammer. Aku ingat scammer kan. Apa? Aku dengar suara Anwari kan. Assalamualaikum bro, ni Anwari ni, director Clawman. Aku jadi alamak kan. Tapi dah sound dulu lah. Aku terus tutup game. Terus tutup speaker kan. Aku terus cakap bro sorry bro, aku ingat kau scam. So aku dah banyak kali kena kan.
So tak ada hal semua kan. Aku nak beritahu kau kan, yang untuk production side kita orang pilih kau lah. Macam alhamdulillah kan. Tapi kau kena lalu satu lagi fasa. Oi, tak habis lagi. Tak habis lagi. Aku cakap aduh, tak Fasa habis. Fasa apa tu? Fasa nombor 4 dah kau kena jumpa bos-bos besar Astro. Oh. Aku macam aduh, jauh lagi ni kan. So tak apa lah. Aku macam separuh daripada news yang dibagi aku tu aku happy lah. Separuh lagi satu lagi cabaran kan. Macam okay, tak apalah, hadap je lah. Alah dah hadap benda ni kan. So dia dah set satu meeting ni dekat satu restoran yang eksklusif kecil lah. Aku sampai sana, tim-tim Astro kan, orang-orang besar semua ada kat situ kan. Aku pun diletakkan kat tengah, semua keliling aku. Lepas tu Big Boss sampai, Justina duduk sebelah aku. Aku cepat, aku terus goyang siut. So dia orang semua okey je, dia orang semua friendly je. Cuma kau rasa pressure tu. Aku yang rasa pressure sebab aku tak tahu pun dia orang respect pada aku kan. So dia orang tanya aku soalan simple je, tell me about yourself. Aku tak boleh jawab. Aku cakap ada mak, aku nak jawab apa ni. Aku tak tahu. Aku bab pasal diri aku ni kan, nak jawab apa kan. Kalau cerita seorang aku tahu kan. Cerita pasal diri sendiri aku cakap nak cakap apa kan. Nampak kan hard sell pula kan. So dia tanya aku salah satu soalan tu, why should we give you Keluang Man kan. Itu pun sama juga. Kalau aku jawab macam ni, aku rasa korang patut ambil aku kot, sebab aku boleh buat benda ni semua. Bunyi macam hard sell, macam try hard pula kan. Macam desperate beria Macam desperate pula kan. Macam tak meyakinkan pun ada kan. Kau jawab apa? Aku fikir, aku duduk, aku rasa aku kena rasa jujur. Aku cakap dengan dia aku kena rasa jujur, kena jawapan ni kan, kena jujur. So aku fikir satu je masa tu yang aku rasa deserve lah that moment kan. Aku cakap okey lah, kalau aku tak dapat job ni pun kan, aku tetap kena cari job lain kan, sebab aku nak kena sara family aku. Itu je yang aku punya niat sekarang kan. Don't diam tau. Dia macam tu lah dia direction tau. Macam tu. So cakap okay, we call you lah kalau you dapat kan. So benda yang sama lah. We call you lah. Tunggu lagi. Penungguan lagi. Penungguan lagi kan. So aku macam okay lah kan. Tapi hari tu pun aku ada rasa macam rasa macam best lah, sebab aku berjaya menjadi jujur lah. So aku tak fake lah. So dia orang kata dia akan call aku. So hari yang tak disangka-sangka tu dia orang call aku. Hari tu adalah hari yang aku baru je ambil anak-anak aku daripada sekolah kan, dengan baru balik gym. Lepas tu aku dapat miss call daripada Anwari kan. Aku macam dia bukan kata nak call aku hari Jumaat ke macam tu kan. Ini dah hari Selasa kan. Oh dah lewat lah. Awal. Sebab aku ada borak dengan member aku kan. Dia kata Jumaat dia nak call you kan. So aku dapat call hari Selasa, miss call. So aku call Anwari, cakap bro, kau call aku Dia kata bro, boleh tak aku video call kau, aku nak beritahu kau satu benda ni. Tapi tone dia tone yang tak happy tau. Aku dah fikir macam-macam. Aku dah macam overthinking lah. Oh ni tak dapat kot kan. So tak apa lah, okay lah, call lah kan. Dia call, bro aku nak beritahu kau kan, sorry lah aku tak dapat nak jumpa kau, beritahu kau hal ni. Tapi bro, sorry lah bro. Dia Dia main jiwa. Dia video call Dia bro. main jiwa. Sorry lah bro kan. Aku macam apa dia kan. Aku dalam hati aku kan, tak dapat ni aduh, aku tengah pujuk diri aku ni, tak dapat ni. Kau relax, tak dapat ni kan. Lepas tu aku nak beritahu kau ni. Dia terus zoom out phone dia kan. Semua orang yang ada meeting itu kan, kepala besar Astro semua cakap, you are our new Keluang Man. Dia prank aku siap. Tu kau happy lah. Aku masa tu tak nampak happy. Kau jam kejap. Aku jam. Aku ambil masa beberapa saat baru aku boleh proses. Aku cakap dia orang prank aku siap. Okay. Apa perasaan dia macam tu? Bercampur lah, mix happy. Aku rasa macam bersyukur, rasa macam nak lompat pun ada, rasa macam nak nangis pun ada. Aku rasa macam banyak semua mix di dalam satu feeling lah. Sebab aku cakap kau kan, projek Keluang Man ni aku sebenarnya aku gamble. Sebab kau bayangkan proses ni ambil masa sebulan. Kan, dalam masa sebulan tu aku pun ada dapat offer juga buat projek lain lah, tapi bukan projek besar macam ni lah. Aku dapat buat offer drama semua kan. So aku terpaksa sacrifice lah. Sebab diorang boleh call aku anytime je.
So aku tak boleh buat benda ni. Contohlah kalau aku dapat buat tele pun 1 minggu punya shoot, dalam masa 1 minggu tu kalau diorang call aku, aku tak boleh nak kata Commit. aku tak nak commit. So aku terpaksa sacrifice, aku let go. Aku tunggu benda ni. So dalam sebulan aku tunggu, dan lepas dah confirm kan, aku start kerja bulan 12 tau. Daripada bulan 8 bulan 9 sampai bulan 12, 3 bulan aku tak kerja. Nak fokus benda ni. So dengan tak tahu dapat ke tak dapat kan. So bila dapat tu, aku rasa macam wish ni satu benda sacrifice yang besar bagi aku. Sebab aku risk kan apa tu, tolak job. Tolak job kan, dengan nak sara, nak fikir nak sara anak family aku ni. Aku risk benda ni semua tau. Kan semua yang anak-anak aku, wife aku semua percaya kat aku tau. Termasuk mak aku kan, semua letak harapan kat tinggi kat aku ni. Aku rasa macam betul ni kan. So bila benda tu terbukti jadi kan, aku sangat bersyukur. Aku rasa macam Alhamdulillah. Sebab rezeki ni, dia kadang-kadang kita buat segala jalan. Ada setengah pelakon dia rasakan PR lah ataupun sebahagiannya, tapi pucuk pangkal dia rezeki. Kalau kita PR macam mana pun, tiba-tiba kita dah masuk satu komitmen kerja lain, kita terlepas benda yang lain yang kita nak sangat. Kan dia satu proses yang tricky lah. Dari segi technicality tu tricky. Sebab bila kau dapat satu projek kan, bila kau nak buat tu, kau banyak benda yang bermain dari fikiran kau tau kan. Salah satunya adalah kan untuk menyara keluarga, menyara diri sendiri kan. Dan itu satu. Dan projek ni, adakah projek ni akan membawa career kau ke satu lagi fasa kan? Adakah dia akan membawa naik ke atas atau ke bawah? Benda-benda tu bermain dalam fikiran kau tau. Dan dia satu decision yang susah dan teknikal sebenarnya. Sebab kau kena fikir nak hidup ataupun career ni penting ni. So kau kena jaga dua-dua ni kan. Kadang-kadang dia terpaksa berat sebelah. Terpaksa. Aku pernah lalui benda tu. Terpaksa buat job macam ni semata-mata aku nak hidup kan. Dan ada juga yang terpaksa sacrifice bayaran dia sebab dia akan bawa career ke satu lagi fasa. So benda-benda tu yang bermain di fikiran ramai pelakon sebenarnya. So tak boleh nak salahkan siapa-siapa kan. Ni semua choice diri sendirilah, pilihan diri sendiri. Okay, balik pada Keluarman. Okay, Keluarman pakai suit tu. Ni mungkin tadi kita ada cameraman kan. Pasman kita sendiri kan. Pasman. Memang botak bila pakai. Yang pakai tu botak kan. Dia memang cakap panas gila. Macam kau pakai macam mana kostum tu, susah tak nak pakai tak? Aku dengan botak tak ada beza. Panas juga. Memang rasa panas. Okay, dia cerita macam ni. Dia yang membuatkan benda tu susah adalah sebabkan pergerakan Keluarman tu sendiri kan. Sebab Keluarman ni bukan setakat dia kena buat lakonan je kan, dia kena buat action. So bila buat action, fighting kan, dengan koreo yang panjang, dengan pakai suit tu, dia jadi renyah lah sebenarnya. Sebab suit tu tebal dan berat kan. Proses nak pakai suit tu, kau kena pakai satu inner tau. Seluar inner, dia panggil apa tu, macam spandex kan, leggings tu kan, dengan baju semua. Lepas tu kau kena mic up kan. Dan bila kau kena buat stunt, kau kena pakai jaket ni yang vest untuk gantung diri kau tu. Baru kau pakai kau punya suit. Banyak layer lah. Banyak layer. Berpeluh kat Malaysia ni. So bila kau pakai tu kan, dia bukan setakat two piece je. Dia ada dia punya aksesori dia. Dia ada padding kat sini kan. Kau dah pakai tu, kau pakai lagi padding. Padding sebab untuk bila fight, untuk kau punya safety, tak nak sakit semua tu lah kan. Dan yang paling renyah adalah mask tu lah. Bila kau pakai mask tu, dia auto mengah. Dia kacau breathing. Kacau kau punya breathing kan. Bila dia keselesaan dia, bila kau pakai tak buat apa-apa kan, kau pakai untuk tunjuk, relax macam ni kan, boleh tahan lah sejam tu. Tapi bila kau kena bergerak, berlawan kan, dia sekejap je dia terus dia punya tangkap kan, kau punya pernafasan tu
kan, kau boleh rasa mengah kan. Lagi-lagi kalau tak ada aliran udara kan, macam apa tu, kalau kau kat tempat-tempat yang tak berangin ke kan, kau boleh rasa cepat lah. So sebab tu bila kita orang fight, kita ambil masa banyak hari. Sekali duration fight 2 minit, macam tu ambil masa 4 hari untuk shoot. 2 minit 4 hari punya shooting. 2 minit macam tu 4 hari. 4 hari tu memang untuk shoot tu saja. Itu je. Apa? So bayangkan setiap kali movement kan, tumbuk, tendang, tukar angle ke apa kan, buka jap. Bila buka aje, peluh berkicap lah kan. Lepas tu duduk, cool down. Benda tu semua ambil masa. Kasih relax, nafas macam biasa balik, pakai balik, sambung. Itu yang makan masa tu sebab itu sebab tu 4 hari nak cool down tu lah. So bukan satu tau, ada 8 fight macam tu. Dia banyak outdoor punya fight lah. 8 set. 8 set. 3 besar, lagi 5 tu panggil pocket fights lah. 3 besar, Itu 5 semua pakai kostum. Kostum dia ialah pakai kostum lah. Semua 8 tu kena pakai kostum lah, yang pakai kostum. Semua pakai kostum, tapi kostum yang berbeza-beza lah. Dia fasa lah dia ni. Tak boleh lah nak tahu pun kita tengok sebab kita dah janji dengan Nas. Kita janji dengan Nas, cerita Keluar Man ni kita release lepas filem keluar. Supaya dia boleh keluar lagi bulat-bulat dia lah kan. So kau nak tanya, contohlah aku nak tanya satu benda. Keluar Man dia pakai apa? Silat ke, taekwondo ke dia rumble ke? Dia kalau ikut animation, dia seorang juara silat, bekas juara silat. So dia punya fighting tu berlandaskan silat lah kan. Tapi dalam live action kita nak ada, orang kata, flavors lah kan. So kita bukan saja ada silat, tapi kita ada benda-benda lain lah. So benda tu semua akan jadi rupa dia macam MMA lah. So bayangkan kalau fight tu dia punya buah dia buka silat, tapi ending dia memang macam ada macam judo, baling, lepas tu ada jujitsu, groundwork kan. So dia nampak colourful lah, campur lah. Maknanya bukan setakat silat je, tapi kalau kat bawah game dia lain. Kau dah terbaring macam tu, game dia lain. Ada wrestling pula, benda semua kan. So tapi dia punya fight tu, pergerakan dia memang smooth lah. Dia tak ada membuang masa audience macam boring kan. Dia laju. Sedap nak layan benda tu lah. Dia tak lebihkan bunga lah. Dapat take down. Tak. Dia balance sebenarnya. Dia balance. Macam Nas sendiri sebelum shoot Keluar Man ni, you refer tak balik dekat, ada kau refer balik tak dekat apa ni, kartun-kartun lama ke, tengok balik ke? Of course. Aku banyak buka episod-episod yang aku suka lah kan. Macam mana dia jadi Keluar Man. Lepas tu villain-villain dia lawan macam dalam animation dia lawan dengan samurai lah, dia lawan dengan badut, apa benda semua kan. Aku suka tengok benda tu semua untuk dapatkan apa benda yang aku boleh pakai untuk bawa untuk live action lah. So tapi dia bila masuk live action kan, benda tu semua dah disediakan oleh Anwari. Sebab dia dah kaji untuk lagi jauh dah aku. So aku punya reference dia lah kan. So kita orang banyak bedah karakter tu. Dia akan cerita lah pandangan dia, yang apa yang dia expect untuk aku buat, dan dia nak dengar apa yang aku harapkan yang aku boleh buat untuk benda ni. So kita selalu akan cari titik tengah kan, meeting point yang dia setuju. Dan bila kita execute benda tu, tak banyak masa lah yang terbuang. Maknanya okey je semua. Semua ada certain part je yang dia nak tweak lah. Macam aku tak nak kau cakap macam ni, aku nak kau cakap macam ni. Untuk certain part je. Tapi kebanyakan masa dia okey je. Sebab kita dah prepare dah benda ni. Kita dah pergi classes, dia dah tengok aku perform macam mana kan. So dia dah tahu dah setiap scene by scene tu apa yang aku akan buat. Dia dah tahu tone tu kan. Dia tinggal nak place to execute depan kamera je. Faham. Masalah dia bila, untuk dia lah yang dia cakap kat aku kan, masalah dia bila actor tu tak faham apa yang dia nak kan. So benda tu akan jadi problem bila dekat set. Miscommunication tu tak sampai. Yang tu akan buang masa. Sebab at the end of the day, it's all about business. Kan, kau buang masa, kau buang duit lah. Betul. Tapi kalau macam dari kostum sendiri, tadi dah cakap kostum dia buat
siapa yang create the kostum tu? Adakah director ke, you ke, ataupun tak. daripada komik tu ke? Okay, dia punya designer kostum tu nama dia Roche. Dia ni seorang pelukis komik. Okay, dia yang come up with the blueprint kan, dan blueprint tu dibawa ke reality oleh kostum designer, nama dia Dino. So Dino ni, dia ni yang buat kostum-kostum untuk AJL. So dia ni pun peminat superhero juga. So basically dia ni boleh buat apa sajalah kan, kau minta dia boleh buat lah. Yang kostum pelik-pelik yang apa-apa macam ala-ala siapa tu, Aina Abdul semua dia boleh buat. Itu dia boleh buat. So dia dah ada, dia ni pun pensyarah dekat sekolah apa tu, designer. So dia ada experience tu kan. So bila dapat kat dia yang translate benda tu menjadi reality lah. So bila dia buat tu, kita adalah prototype kan, macam kita orang minta jenis-jenis material nak pakai. So material yang dia pakai bercampur lah. Ada yang pakai macam lebih ala-ala military grade, macam Kevlar, kan, supaya dia nampak macam kasar kan. Lepas tu tapi kita nak juga dia mobility dia tu senang kan, bila nak bercangkung ke nak menendang ke. So kena pakai material lycra. So gabung lah benda tu semua. So bila dah siap prototype pertama tu, kita buat test suit. So aku datang pakai, try lah cangkung, tendang semua. So first suit tu memang Al-Jahannam lah. Dia ada R&D dia kan. Ada R&D dia lah. Dia tak tahan untuk movement tu. Tak ada. Dia koyak semua. So ada benda dekat, dia bukan sebab material tu, dia sebab dekat bahagian dekat mana benda tu dijahit. Dekat jahitan tu. Faham tak? Dia point-point dia tu kan, kat mana macam, okay, contoh yang macam tu, untuk aku bercangkung kan, pakai lycra, tapi lycra tu dah ada dah kat tempat cangkung ni, tapi still koyak. Kenapa? Sebab ada dia punya point tu, point yang tempat dia sepatut dia stretch tu, dia tak sampai lagi. So adjust kat situ je. So masuk prototype kedua ketiga dah okey. So kita lock lah, yang keempat yang tu kita lock. Inilah dia suit dia, yang mana yang korang tengok tu. Itu prototype dah keempat, kelima macam tu lah. So sebelum buat suit tu, dia dah ukur siap-siap daripada sizing ke? Okay, yang tu pun satu hal. Masa dia orang nak buat suit tu kan, masa tu dia orang beritahu aku 1 bulan sebelum tau. Sebelum dia cakap, okay, kita orang nak buat costume fitting, costume design, ambil you punya measurement, you ada 1 bulan untuk cut down. So 1 bulan aku cut dengan aku buang nasi. tak makan langsung? Tak makan langsung. Habis tu makan apa ya? Aku makan protein je. Aku makan telur, makan daging, ayam. Tak makan nasi Tak makan nasi langsung. Sebab apa? Nak jadi clawman. Itu pengorbanan tu. Betul lah, komitmen seorang lakon kan. Nak komitmen dia tu, tak makan nasi. Berapa tahun dah, berapa puluh tahun makan nasi. Kita orang Melayu kan. Orang Asia makan nasi kot. Nasi kan. Tiba-tiba kena buang nasi kan. Sebulan tu buang nasi. Cut Buang. nasi sebulan. Cut. Lepas tu training, buat cardio, betul buat weights, buat heavy weight semua. So aku percayalah dapat kurangkan weight aku daripada bulk macam Air Force tu. Yang Air Force tu besar. Dia cut sampai sekarang lah. So nasi je lah dia punya cara untuk cut down. Cut terus. Dia punya struggle tu, saya cerita sikit waktu Air Force kan. Memang semua orang pagi makan belasan nasi lemak, nasi canai ke benda kan. Dia seorang-seorang dia akan makan telur, dia pecah. Kadang dia buang telur yang kuning tu, makan putih je. Kita orang mamai tengok macam sabarlah Nas je. Itu dia orang tengok. Yang aku tengok ni kan, siut lah. Lemak siut, mihun siut. Dia tengok sebelah. Dia tengok aku macam tu. Aku tengok dia orang, dah lemak siut. Sedap punya. Sebab kepentingan ni, aku faham lah, mungkin kau betul kan, aku salah. Kepentingan dia untuk diet adalah dia nak nampak muscle mass tu yang timbul, bukan fat dah. Fat tu paling low dia nak dalam badan dia. Betul kan? Kan? Betul. So kalau tengok sekarang ni, semuanya kebanyakannya masih lagi masa lah. Masih lagi masa, cuma size lah. So nak mainkan size macam, tengoklah kalau ini aku punya logik lah kan. Dia tak semestinya betul pun. Tu aku punya logik bila aku main karakter tu. Bila aku main karakter komando,
aku punya imagination dia besar. Macam level Arnold kan. Itu pandangan aku lah. Tapi bila main Clawman ni, dia kena macam dalam kartun tu lah, kecil. Dia kena lean lah. So itu aku punya pemahaman lah, yang aku bawa, yang aku percaya. Tapi masih lagi kena train, masih lagi kena diet. Cuma masuk nasi tak masuk nasi je. So macam maybe in the future, kalau aku main lagi watak-watak macam ni, aku kena besar balik lah. So masuk balik nasi kan. Dia punya cabaran dia sebab dia pakai mask. Bila dia pakai mask, yang tinggal hanyalah rahang kat bawah ni. So dia kena dapatkan jawline the best yang dia boleh bagi. Bentuk certain orang makan banyak, dia naik hilang jaw. Tapi dalam kamera ini yang buat cantik sebenarnya. Dia sebenarnya untuk sesiapa saja kan, first fat akan pergi kan dekat muka. Dia kan perasan tak, dia kan sini naik, dia naik bulat, dia akan bulat sini. So baru dia akan pergi kat, tapi tengok juga macam kalau perempuan lain, perempuan dia akan pergi kat bahagian-bahagian macam kat tricep, kat kaki. Macam kita lelaki kan, muka, perut kan. So itu adalah muka dengan perut lah. Okay, Fik, nak tanya? Aku tanya tak? Aku tak nak tanya Nas. Aku nak tanya Lokman dengan Bas. Bas dengan Lokman rasa apa sebab Nas dapat watak tu? Oh, kalau tanya saya, mungkin tanya dia cakap di pergi interview macam tu lah. Tapi kalau ikut Lokman dengan Bas apa? Saya akan jawab benda ni mungkin selain feature dia kan. Feature dia dalam jawline tu saya paling setuju lah. Sebab Clawman walaupun dalam kartun dia macam tu, tapi bila kita portray dalam filem, dia kena ada karisma yang hadir walaupun kita nampak separuh je muka kan. Tu satu lah. Kedua, saya kenal dia dah lama. Saya tahu dia daripada zaman dia DJ, lepas tu berlakon telemovie, lepas tu dapat Air Force. Dan saya nampak perubahan kan. Kita selalu borak-borak benda-benda rohani ni lah, benda-benda kita percaya pada rezeki, aturan Allah semua dan sebagainya. Kita banyak borak benda tu. Dan saya tak nampak lagi superhero bagi saya lah, kalau tak ada apa benda yang kita sering bualkan tu, kalau dia tak bualkan langsung lah, which is kepercayaan kita, kepasrahan kita sebenarnya pada Allah kan, sepenuhnya kan. So tak kisah dia usaha macam mana pun, tengok dia let go. Tapi kita tahu, kita berharap sebab kita ada usaha tu. Itu penting untuk kita balance. Dia tak sampai ke tahap yang kita nak pergi politik kotor untuk dapatkan. Kita tak pergi ke tahap yang kita jatuhkan orang lain untuk kita dapatkan. Itu antara benda tu dah ada kat Nas. Dia buat kuat untuk dia rezeki lah. Personality dia di belakang kamera dah jujur bagi saya. So bila dia masuk depan kamera, dan saya harap dia pun terus istiqamah, kita sama-sama terus istiqamah kan. Sebab kepentingan untuk belakang kamera jujur sama penting untuk depan kamera jujur. Betul lah. Kita takkan boleh jujur. Kita takkan boleh jujur depan kamera kalau off kamera kita tak jujur. Betul. Kita ada hati berbolak-balik, kita ada rasa tak sedap kat orang kan. So benda-benda tu dia ada kat dia. Sebab tu saya rasa saya tak pelik pun dia dapat. Dan saya happy sebagai kawan dia. Sebab saya nampak jenis dia kan. Untuk Bas sendiri lah sebagai kalau Bas pula macam mana? Apa rasa POV mungkin POV netizen lah. Boleh dapat kat Nas ni? Untuk saya lah, saya tak mengenali Nas ni sebagai apa, personally lah. Tapi dia sebagai seorang netizen, dia nampak daripada muka tu. Sebab kalau Batman dia pakai, dia kat sini je. So yang penting mungkin gigi nak kena cantik. Tapi yang bila Clawman nampak dia punya topeng tu kan, dia sampai ke sini. Jadi saya setuju dengan Clawman lah, dia punya jawline tu. Jawline dengan bentuk bawah ni. So ini yang menyebabkan penarik. Sebab kalau tengok trailer dia pun, yang trailer tu kan ada yang dia pakai kan. Masa dia pakai tu betul macam gila. So, macam sebagai seorang yang memang follow Clawman daripada dulu kan, rasa macam I cannot wait lah. Macam nak kena pergi tengok lah. Mana pun kena pergi tengok. Itu. Untuk aku pula kan, aku tak nampak benda ni semua. Aku tak nampak pun. Aku tak sampai vision aku yang aku pakai benda tu sebab itu yang director nak kat aku. Aku punya pemahaman sampai tahap aku boleh tak bawa karakter ni secara keseluruhan kan, jiwa karakter ni. Yang dia punya rupa tu, sebab masa tu kostum tak siap lagi kan, tak tahu designer macam mana, so tak ada gambaran macam mana rupa bila aku pakai kostum tu. So aku cuma fokus dekat aku nak kena bawa karakter ni dengan jayanya dan dengan jujurnya kan. And betul lah kau cakap, kita kena jujur luar
luar kamera dan di dalam kamera. Sebab sebagai seorang pelakon, kalau kita tak ada kejujuran kan, kita tak boleh connect dengan audience. Sebab audience kan, bila kita berlakon, kita tak bergerak pun kan, audience boleh rasa. Sebab apa? Kejujuran yang kita nak bagi tu. So bila benda tu tak ada kan, kita fail sebagai seorang pelakon. Ni bukan pelakon je kan, director sama, siapa-siapa dalam industri ni, bila kita bermain dengan seni kan, kena ada kejujuran. At least kita mencubalah kan. Kita mencuba untuk jadi jujur. Walaupun kita manusia, kita ada bolak-balik kan, setan sentiasa masuk kan. Ni alhamdulillah Ramadan ni kan, mungkin kita kurang sikit gangguan tu kan. Ada bisikan. Bulan Ramadan kalau ada bisikan ke, aduh. Okay, sebelum kita tutup, antara soalan-soalan fast lah kita nak tanya kan, benda-benda dalam cerita Keluang Man yang mungkin setengah ditayangkan sekarang ni, ada reveal tak Tiong Man? Tak ada. Tak ada lagi. Okay. Tak ada lah. Tak, dia susah nak jawab benda tu sebab tapi dia akan ada satu kita akan bagi breadcrumbs lah. Okay. Kita orang akan bagi breadcrumbs lah. So nak tahu breadcrumbs tu apa, kena tengok lah. Breadcrumbs ni masuk clue lah. Clue. Dia akan bagi clue. Jadi kita tak boleh lepaskan lah. Clue dalam movie tu lah. Fahaman. Okay, ni kita cerita ni, kau jawab ya ke tidak lah kan. Okay. Tiong Man sendiri dah ada pemain ke belum? Belum. Okay, belum lagi. Aku tak sesuai. Aku tak sesuai. Aku cakap awal lah. Dia sebab macam mana pun kita tahu Tiong Man, dia tugas dia apa kan, height dia macam mana kan. Aku nak petik, tapi aku takut viral lagi. Okay, faham. Okay, kita tahu. Kita tahu. Cinematic Universe. Okay, ni antara soalan yang pop up lah. Cinematic Universe, perancangan dia Keluang Man akan ada trilogi? InsyaAllah bukan setakat Keluang Man je, tapi kita akan ada universe Keluang Man lah. Maksudnya superhero tu akan lagi ramai kan, ada cerita personal superhero tu sendiri, dan mereka semua akan bertembung dalam satu masa lah, yang kita orang expect akan bertembung pada 2028. Infinity War Macam Avengers ni tu. Macam Avengers lah. Macam collect Apa-apa nama pahlawan-pahlawan yang kita ada tengok working title. Aku bagi tahu lah, onside kita kan orang reject kita kan. Onside kita kita apa yang aku faham, Astro dah buat PC mengatakan Cinematic Universe nya ada Kedah Lama, Kataha dan sebagainya. Dan dalam franchise tu pemegang utama yang akan carry semua ni adalah Keluang Man lah. Dia akan jadi tunjang utama kepada semua superhero. Dia macam Captain America lah kalau dalam Avengers tu. Betul tak? Kalau First Avengers sekarang ni aku nak tanya, siapa Thor, siapa tu dalam versi kita? Okay, kita orang tak ada lagi calon-calon kan. Kita orang kena buat proses tu macam Keluang Man juga. Dia akan berulang balik. Tapi superhero yang akan dimainkan adalah superhero yang dimainkan semua pun tak ada proper nama lagi. Dia atas nama negeri sekarang. Dia di-create lah. Di-create untuk fit dalam universe Keluang Man lah. New superhero maybe. New superhero, tapi dia make sense dalam universe Keluang Man lah. Dan apa tu, dia menarik sebab dia dah tak main dekat Keluang dah. Sebab Keluang Man kan asal Keluang kan, so bahagian Johor je. Dah tak main dah, kita expand. So kita expand ke seluruh Malaysia. Dapat gempak kan game dia kan. So seluruh negeri akan terpaling lah dalam satu negeri ada wakil lah. Dan nanti dia punya ending dia akan macam kau cakap lah, dia akan jadi macam endgame lah. Hopefully Aku tengah membayangkan tiba-tiba dia keluar nama tempat pelik-pelik kan. Imam Lapar Imam Lapar Timur Lapor Man. Ya, keluar baru aku tahu keluar Johor. Saya sama simbolik kepada Keluang. Keluang ni sebenarnya dia relate dengan Malaysia. Keluang ni sebenarnya adalah sejenis kelawar yang makan buah, yang keluar waktu siang. So dia ni tak buta, dia celik. Macam kelawar buta. Kelawar buta kan. Dia tak macam Batman lah. Batman. Dan saiz dia macam dia boleh sampai up to besar manusia. Oh ya.
Keluang. Besar manusia. Kalau Ini betul lah ni. Nampak depan kita. Betul keluar man dah keluar. Sekejap. Okay, dalam teaser aku tak tahulah tu tagline ke tagline Clawman sendiri kan. Clawman ada tagline ke? banyak. Boleh bagi sikit lah sebab filem dah keluar ni. Tengah tayang. Okey, salah satu dia adalah kita enjoy. Pernah dengar? Siapa dah dengar kan? Okay. Itu pun sebab Keluarman ni kan dia suka buat parody. Dia suka parodikan orang lain. So yang kita enjoy tu dia parody Nora Danish. Dia cedok Nora Danish punya dia. Itu cerita dia. Dia ada menganjing Ada. Ada So, banyak. Dalam Keluarman ni aspek setaya, aspek parody. Setaya bukan satu cerita yang serius, bukan. yang action. Itu pun ada juga. Ada juga. Dia ingredients untuk Clawman ni dia bercampur. Ada action, lepas tu ada drama, lepas tu ada parody, setaya kan, lepas tu ada apa lagi? Komedi. So semua ingredients dalam satu. Dan yang untuk aku bukan sebagai pelakon tapi sebagai mata audience yang aku tengok cukup lah dia punya ingredients tu. Sedap lah. Sedap lah. Kau akan rasa feel good lah. Lepas kau dah tengok movie tu, kau akan feel good lah. Kau rasa macam best. Jadi kita menyeru sebab kita keluarkan podcast ni, kita dah janji walaupun kita shoot first day Ramadan, tapi kita dah janji kita akan keluarkan selepas keluarnya Clawman. Yes. Sebab lepas tu mesti dia busy. Keluarman tu daripada Jamaica. Keluarman Keluarman. Kita sama-sama doakan Clawman meletup dengan box office-nya. Amin. Dan aku doakan kerjaya kau berjalan lagi lancar, Nas. Amin. Dan kau pegang apa ilmu-ilmu yang kau dah ada sekarang kan. Sebab aku rasa itu yang membentuk perjalanan kau sekarang. Jangan hilang benda-benda tu kan. Amin. Dan dari segi Clawman-nya, kita memang tak sabar nak tengok Aku pegang pada kata-kata kawan aku ni lah. Dia daripada industri filem kita juga kan. Dia kata hanya kejujuran boleh meruntuhkan tembok. Hanya dengan kejujuran. Amin. So aku pegang benda-benda tu macam wow. Deep Deep. Kejujuran meruntuhkan tembok. Jadi tu last kata-kata ucapan buat siapa, bukan pasal Clawman saja, siapa yang mengenal kau dengan nama Nasty dulu, follow kau daripada DJ journey kau sampai sekarang, kau nak ucap apa-apa saja? Aku cuma nak cakap terima kasih kerana sudi mengikuti perkembangan aku daripada dulu sampai sekarang. Walaupun journey aku ni tak perfect, tapi korang still lagi ada dengan aku. Dan aku appreciate lah, walaupun kita tak pernah bersua, tapi aku tahu yang korang ada di luar sana support aku. Dan benda tu aku appreciate. Terima kasih. Untuk ni wife tercinta Tita Bi jaga balik Okay, sebab kita pun nak ni nak persediaan berbuka ni. First time pun buka, rasanya semua nak buka puasa dengan family. Jadi kita tutup dengan isi minyak dulu ni. Kita nak bagi tahu isi minyak dulu supaya tak terkandas di tepi jalan, isi ilmu dulu supaya tak terhenti dalam kehidupan, insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive.